أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan. Tengah hari ni dah pukul 12.20. Kita nak bincang pasal kegunaan produk bersifat yang satu ni, minyak luban aromaterapi. Okay, kita nak introduce lah pasal minyak luban aromaterapi. InsyaAllah. Ini untuk sapuan lah. Jadi Alhamdulillah kita dapat bersiaran setelah hampir 2 bulan lah. Saya bercuti kan, tak upload video lama juga lah. Kan sibuk sibuk buat produk minyak luban ni pun dah semakin orang kenali dan mengetahui kebaikan khasiat dia. Masya Allah. Alhamdulillah. So sebelum ni kita dah cerita macam-macam kan pasal makanan, penjagaan pemakanan, herba, diet terapi, macam mana kita nak menggunakan kaedah pemakanan untuk merawat penyakit kan. Ada juga sentuh sikit-sikit lah kan. Tapi kali ni saya nak tekankan pasal kegunaan produk kami bersifat marketing yang satu ni untuk sapuan minyak luban aromaterapi sangat lembut, tidak panas, tidak ada bahan kimia, 100% tak ada bahan kimia insya-Allah. Kita tak ada ubur lah, maksudnya kita tak ada ubur bahan pelarut kimia ke, propylene glycol ke, ataupun even minyak, base minyak yang kita guna pun minyak sayuran yang perahan sejuk 100%. Ini minyak perahan sejuk 100%, iaitu minyak kelapa dara peraman, fermented virgin coconut oil, dan juga minyak zaitun extra virgin shea. Okey, kita nak tekankan yang ni, base dia yang utama. Lepas tu kita ada masukkan pati ataupun khasiat daripada herba-herba yang utama adalah luban, frankincense ataupun nama spesies Boswellia cattleya, Boswellia papiliferae kan. Begitu yang kita selalu guna, Boswellia papiliferae daripada negara Sudan itu InsyaAllah. Yang raw kita guna raw, bukan kita guna ekstrak, kita guna yang raw. Lepas tu kita ada teknik kaedah tertentu untuk mendapatkan pati dia, khasiat yang dimasukkan dalam minyak zaitun extra virgin dan minyak kelapa dalam ni InsyaAllah. So main ingredient luban ataupun kemian Arab yang pahit, bukan kemian Arab yang mana tu, iaitu prebiotics. Ini khusus untuk merawat ataupun untuk meningkatkan kefungsian sistem saraf tubuh kita, sel-sel otak, sistem saraf periferi, saraf vagus, saraf autonomic, dipanggil autonomous nervous system kan, ataupun parasimpatetik kan. Semualah sebenarnya insya-Allah. Okey, kita sentuh sikitlah pasal bab medical. Kemudian dia ada juga dalam ni kita masukkan daun bidara daun bidara yang berduri tu, daun bidara Mekah ataupun daun bidara kampung, daun bidara liar. Nama spesies dia Ziziphus boleh lupa pula tak ingat. Ziziphus, lupa nama spesies dia yang khusus tu dia duri panjang dan tajam-tajam banyak. Kalau kita nak ambil daun kan, tangan-tangan kita ni habis dicucuki. Dicucuki oleh
duri-duri ni memang sakit. Masya Allah. Sebab tu pasaran daun bidara kering harga boleh tahan juga sebab nak mengambil dia, nak mengeringkan dia bukan senang So kita pernah buat dulu, mula-mula kita tanam, kita ambil daun bidara kan, memang dia cucuk-cucuk, tapi alhamdulillah dia cucuk, dia tak jadi kudis, tak jadi apa agaknya daun duri dia pun ada khasiat right. So bagaimana kita ketahui kan, saya dah share dalam Facebook pasal khasiat daun bidara. Dulu saya buat research pasal daun bidara. Sebelum saya buat research pasal daun bidara ni sebagai herba, saya tak silap saya tahun 2004 2005 ada seseorang yang bagi kat saya ambil daun bidara ni, buat kajian dan boleh buat produk bagus Jadi saya buat kajian secara literature lah, jurnal-jurnal yang telah dikeluarkan banyak jurnal-jurnal daripada China, Jepun, daripada barat pun ada, dan Malaysia aja tak ada kan. Malaysia aja tak ada. So daun bidara ni bersifat antimicrobial faham, antimicrobial. Bagi orang tak biasa dengar istilah perubatan ni, antimicrobe adalah anti kuman. Kuman termasuklah yang bakteria, virus, kulat, fungus, yeast So adalah spesies-spesies yang berkesan untuk rencat pertumbuhannya atau dimusnahkan oleh daun bidara ekstrak daun bidara, pati dia ada bahan bahan aktif dia. Ada 4-5 jenis bahan aktif dia dulu saya ingat apa dia, saya dah lupa dah. Triterpenoids triterpenoid acid, sterol pun ada, saponin, apa tu yang alkaloids dan ada lagi yang lain lah, bioflavonoid semua So kaya dengan phytonutrient, bahan aktif phytonutrient dalam daun bidara So daun bidara juga bersifat apa orang kata enziliotik macam itu lebih kurang lah. Maksudnya membunuh ataupun boleh reverse anxiety disorder sebagai anti stress daun bidara. So orang mau masalah tidur kan, insomnia, susah nak tidur malam, so daun bidara salah satu daripada bahan yang digunakan untuk merawat termasuk buah bidara Cina, red date semua tu. So dalam ni ada daun bidara daun bidara, Parkinson, luban, ini semua untuk saraf sistem saraf pusat, otak dan saraf tunjang yang mengalir melalui tulang belakang kita kan, dan juga saraf-saraf periferi yang membawa utusan impuls saraf daripada sistem saraf pusat kepada sel-sel tisu dan organ-organ kita untuk mengawal fungsi aktiviti organ-organ kita. Masya Allah So sangat penting saraf kita jaga So dan juga ada lagi yang lain-lain jintan hitam, ada yang sikit-sikit lain lah. Dan dari Belanda juga bagus sebagai anxiolytic properties, anti anxiety mana anti stress jugalah So alhamdulillah kita gunakan minyak luban ni dah sekian lama. Kita dah buat ni dah beberapa tahun lah, saya tak ingat lah berapa tahun sejak tahun 2017 ke begitu 2018 dah 3 tahun yang saya rasa lebih, kurang-kurangnya 2-3 tahun lah ni. Sebelum ni kita buat minyak bidara kan, yang botol besar yang biru tu kan. Kat sini tak ada contoh minyak bidara. Itu minyak bidara berasaskan minyak kelapa sawit yang biasa lah, minyak yang refined, yang proses. Tapi minyak luban ni, saya ambil minyak bidara So ni minyak bidara kita. Ni kami buat sejak tahun, tak silap saya 2001 kita buat produk pertama ialah gel bidara. Ini yang kedua, produk kami yang kedua
minyak bidara 2002 ke 2003 macam tu lah kan. Ya. 2003 pula. Dulu kita buat minyak herba, minyak bidara ni mungkin dalam 2004 2005 begitu. So ada dua produk sapuan khusus untuk saraf, masalah saraf, anxiety dan juga panic attack, angin, kembung, gastrik, pedih ulu hati semua insya-Allah. Sakit belakang, sakit pinggang, slip disc, sakit tengkuk, salah tidur, frozen shoulder, lepas tu apa lagi? Orang dah tinggi apa? Apa dipanggil? Tengkuk dia rasa macam berat, kejang, kan? Begitu. So sapukan minyak luban ni kalau tengkuk orang dah tinggi kan, banyak makan goreng, banyak makan margarine yang dalam roti-roti lah kan, makan berminyak, so darah dia agak pekat kan, kolesterol dia tinggi kan, so ada darah tinggi, so dia punya tengkuk dia selalu rasa cekang, orang Kedah panggil cekang, tegang, berat, kepala berat bahagian belakang. Itu menunjukkan perjalanan darah kan melalui saluran darah di tengkuk dan di kepala dah terganggu. Dinding saluran darah, arteri dah mula mengeras, rigid, sebabkan trans fat sudah mula menyelinap masuk, penetrate dalam tisu pembuluh darah kan, dan juga dah ada plak-plak, dinding saluran darah mula tebal kan, mengeras jugalah kan. Jadi kita guna minyak luban ni untuk menyapu, bukan menyapu macam ni je, gosok sikit lah, tekanan yang perlahan lah, perlahan-perlahan gosok gitu. Gosok berulang kali, jangan gosok sekali dua kali dah tak, itu tak berkesan. Kena gosok betul-betul. Diurut perlahan boleh, perlahan-perlahan digosok. Digosok perlahan-perlahan. Kalau sampai ke bahu, bahu ni kalau ada sakit bahu, frozen shoulder kan, lepas tu sakit apa tu sini, apa dipanggil ni, tulang belikat, tulang belikat, boleh sapu, gosok hari-hari, gosok. Kalau nak cepat baik 2-3 kali sehari, gosok, sebelum mandi, sebelum tidur kan, gosok je. Dia dapat melembutkan urat saraf kita yang keras, yang tegang, dan juga tisu pembuluh darah yang rigid, yang keras cakap tadi kan, dia membantulah. Okey. Okey, saya dulu pun heran macam mana kita sapu je dia boleh efek sampai ke dalam. Rupa-rupanya kan, bahan-bahan alami ni berasaskan tumbuhan ni, ni semua 100% berasas tumbuhan ni, tak ada bahan haiwan, semua berasas tumbuhan. Jadi dia boleh mengaruh molekul cecair air dalam badan kita. Kan badan kita terdiri daripada, komposisi tubuh kita ni terdiri daripada 70-75% kan cecair air lah kan. Darah kita, plasma darah, limfa, semua air. Dalam sel pun ada air, cecair dalam sel, cecair luar sel, cecair dalam plasma darah, dalam limfa kan, cecair antara sel kan. So lebih kurang 70-75% begitu. Jadi bahan-bahan alami kan, pokok-pokok kan, kalau kita pergi kat pokok, pergi dekat hutan, pinggir hutan kan, dia kaya dengan ion negatif, charge negatif. Jadi kita rasa segar kan, oksigen level badan kita pun rasa lebih apa orang kata, tinggi, rasa oksigen tu sampai ke seluruh jantung kita, sistem saraf kita rasa segar, badan kita bertenaga, sihat. Itu disebabkan oleh ion negatif di sekeliling udara, di udara, dan juga oksigen yang tinggi kan. Jadi bahan-bahan alami yang kita masukkan dalam minyak luban ni 100% alami kan, tanpa ada bahan kimia. Bahan kimia akan mengurangkan charge negatif dalam produk, charge negatif, ion negatif. So bahan-bahan alami ni memang ada charge negatif disebabkan oleh sinaran matahari yang punya tenaga, radiasi matahari, infrared, UV, macam-macam spektrum sinaran matahari. So dia akan mengaruhkan
apa ni, tindak balas fotosintesis kan dalam daun tumbuhan kan. Dan dia akan step pertama sekali, dia akan menyebabkan air dalam tumbuhan tersebut, dalam daun tu menjadi charge negatif. Itu yang saya tahulah, yang saya faham charge negatif. Air yang bercharge negatif kan adalah sumber air kehidupan, air sel, air yang boleh diserap oleh sel. Itulah life water, cell water, biological water, functional water, air yang boleh diserap dalam sel untuk diguna untuk proses metabolisme, mitokondria, menghasilkan tenaga. Sebab tu dengan menggosok, nak guna sebagai minyak urut ke, minyak gosok ke kan, sapu je pun dah. Kalau bagi orang yang makan diet dia dah bebas minyak, margarine semua, so darah dia tak melekat, sedang merah tak melekat, dan darah dia tak pekat. So bila masuk air yang bercas negatif, dia minum air yang bercas negatif, air yang bertenaga, yang ada electrical, kecil je dia punya nilai electrical voltage dia kecil, milliampere. Air ini sangat berfungsi dan menyebabkan darah kita berjalan dengan lancar. Jadi kita nak kaitkan bagaimana minyak luban ni dapat mengaruhkan charge negatif di dalam cecair tubuh kita untuk melancarkan peredaran darah dan juga meningkatkan penggunaan oksigen, penyerapan air dalam. Bila cecair lambang kita diaruh dengan charge negatif, maka air begini dapat diserap dalam sel. Air begini dapat diserap dalam sel dengan efisien. Hanya air yang bercas negatif dapat diserap dalam sel dan membawa bersama oksigen dan juga nutrien, mikronutrien dan makronutrien untuk digunakan oleh sel. Sebab tu kita akan rasa selepas kita menggosok minyak luban, sebenarnya minyak zaitun extra virgin, minyak kelapa dara pun memberi kesan yang sama. Bahan-bahan mesti 100% cold press, tak boleh minyak yang bercampur dengan bahan kimia atau minyak yang diproses dengan suhu tinggi macam minyak refining, minyak RBD semua. Yang itu akan mengurangkan daya aruhan charge negatif minyak tersebut. Jadi sebab tu bahan-bahan alami ni dia dapat merangsang peredaran darah dan penggunaan oksigen dan penyerapan cecair dan juga nutrien ke dalam sel. Sebab tu kita segar. Habis sapu minyak luban kan, rasa lega, dan dia sebenarnya boleh bagi efek merawat kesakitan, pain killer, sebagai pain killer, insya-Allah. Begitu. So kegunaan spesifik kita nak cerita hari ni untuk membantu mengurangkan kesakitan lutut, sakit lutut, sakit sendi-sendi, sakit lutut, sakit kaki, sakit tapak kaki, kebas-kebas, kan. Apa lagi? Sakit tengkuk tadi saya sebut, ataupun apa tu? Apa nak dipanggil? Dah lupa lah. Saya tak ingat, sakit tulang belakang, lumbar ke, kalau tengkuk dipanggil cervical, kat bahagian pinggang, lumbar, lumbar ke begitulah, bahagian slip disc tulang belakang tu kan. So ini insya-Allah boleh membantu mengurangkan kesakitan dan juga merawat juga, dia membantu merawat. Saya baru ni sakit sini, bahu ni, dan juga bahagian bahu lah, bukan apa ni, sini apa ni dipanggil, tadi saya dah sebut, saya lupa pula. Bahagian bahu, mungkin ada salah pergerakan lah, menyebabkan terkehil kan. Itu saya sapu minyak luban, so saya sapu sebab kat belakang kan, bukan sapu macam tu, gosok dan sambil diurut perlahan-lahan dalam satu arah, atas ke bawah, sapu kan. Lepas sapu kan, sehari dua hari, alhamdulillah rasa lega. Masya-Allah.
dia dapat bukan sebagai painkiller sementara je, tak, dia juga dapat membantu merawat salah urat ke apa-apalah frozen shoulder ke ataupun sakit tulang belikat kan, terkehil dia membantu gosok je. Mungkin dia realign dan masuk balik dia masuk balik yang urat-urat kita yang dah lari ke, yang keras dia lembut, senang masuk balik tempat asal dia dan juga dengan cara dia melancarkan peredaran darah kan, dan oksigen begitu. So dia dapat membantu, Masya Allah. Tapi secara lagi detail macam mana dia berlaku tu wallahualam kan, itu secara apa orang kata, maklumat yang sedikit lah kan. Ilmu kita ni sebenarnya sikit je, kita nak faham susah benda ni. Macam tak logik lah, dia sapu, gosok atau urut kan, dengan memberi tekanan yang sedikit pada satu arah dapat mereverse. Ini bukan merawat secara sementara, tak, reverse, membantu reverse reverse Kalau ada orang pakar urut saraf, guna lagi cantik. Lagi cantik, yang pandai urut kan. So InsyaAllah minyak luban membantu untuk merawat sakit-sakit sendi, sakit tengkuk, sakit tulang belikat, sakit tulang belakang, slip disc dan juga sakit lutut. Sakit lutut tak kira lah apa benda tu, osteoarthritis yang biasa kita osteoarthritis, yang mana dia punya pelincir dalam sendi tu, cecair synovial kan, cecair pelincir, minyak pelincir panggil, dalam sendi tulang tu dah berkurangan, ataupun dia punya tulang rawan dia tu dah haus kan, jadi dia bergeser, dia sakit kan, bunyi-bunyi korok krek kan dekat sendi lutut dia. Guna minyak luban, dia sapu bahagian sendi. Saya tunjuk lutut lah. Lutut tak boleh lah tunjuk kan, ni contoh lah, ni contoh macam lutut lah kan, gosok gini saya nak tunjuk lah okey, minyak luban ni kita guna dropper, senang. Sebab sebelum ni kita guna spray, dia tersumbat sebab kita ada masukkan herba dalam ni, herba. Kita tak tapis macam mana pun dia halus, dia turun juga InsyaAllah dia. Nampak minyak dia agak-agak kehijauan sikit, sebab ada kita tahu daun bidara yang hijau cantik daun-daun Belanda kan. Okey, kita nak titik ke atas tangan pun boleh, titik atas kita punya siku terus pun boleh. Ini contohnya lutut ke, tulang belakang ke, sendi-sendi lain ke, tengkuk, boleh dia sapu okey. Itu gosok, kau boleh urut lah sikit-sikit jangan sapu letak tangan macam tu je, jadi kurang kesan. Dia ada tekanan yang perlahan, gosokkan yang perlahan, urutan yang perlahan, kan, perlahan-perlahan gitu. Kalau kat lutut kita sendi-sendi itu so dia ada kesan kepada dia. Kita pakai hari lah kan, gosok kat lutut kita Kalau yang kronik ni, sakit lutut yang dah minyak pelincir dah kering, dia punya structure tulang sendi dia, rawan dia dah teruk kan, pun sebenarnya masih boleh dirawat tapi dia kena bersama yang makan lah. Kita pun ada yang makan Nutrishifa, jus luban ini semua untuk memperbaiki aliran darah dan juga supaya nutrien sampai kepada tisu sendi lutut kita dan membina balik pelincir, minyak pelincir, membina balik tisu-tisu rawan yang dah haus kan, supaya dia dapat berfungsi secara normal begitu gosok itu juga dengan tulang-tulang belakang kita, tulang vertebra belakang kita kan, begitu so dia membantu cara dia membantu tu kita dah terangkan tadi awal tadi kan. Dia pertama, dia dapat meningkatkan aliran darah dengan aruhan cas negatif di dalam plasma darah kita, cecair plasma darah, air lah so kemudian dapat meningkatkan penyerapan cecair bila cas negatif diaruh dalam plasma darah kita, sistem limfa. Jadi
air ni, cecair ni boleh diserap dalam sel untuk diguna. Barulah berlaku sel tu dapat bermetabolisme, berfungsi, hidup. Jadi tisu rawan kita punya semua dapat berfungsi balik lah, kan? The reverse. Yang dah tercedera, yang dah mati, dia renew balik sel-sel baru dan menghasilkanlah cecair, kan? Yang menghasilkan minyak pelincir tu sel juga, kan? Jadi kita perlukan. Masalah orang sekarang banyak makan makanan yang mengganggu penghasilan tenaga oleh sel mitokondria, dipanggil metabolik, gangguan metabolik, penyakit metabolik, kan? Banyak makan minyak goreng, lepas tu roti-roti biskut semua ada margarine, shortening, kan, emulsifier, pewarna, perolah ini bahan-bahan fatty chemical yang boleh mengganggu metabolik sel, mengganggu perjalanan darah, mengganggu penyerapan nutrien ke dalam sel, kan? Macam mana tak penyakit datang, macam mana keradangan tak berlaku, kan? Itu punca-punca dia lah, dia secara umum lah, kan, begitu. So insyaAllah sangat membantu minyak luban ni. Bau pun sedap, bau kita ada tahu sikit frankincense essential oil yang full press, insyaAllah. Untuk sendi bagus. Okey, minyak bidara pun boleh juga diguna. Dia kandungan herbanya lebih banyak daripada dalam minyak luban lah. Lebih pekat. Ini hampir 20, saya tak silap saya 18 ke 19 jenis herba lah dalam ni, kan. Sedangkan dalam minyak luban ni ada dalam sekitar 10 je. Tapi disebabkan minyak luban dibuat pada minyak perahan sejuk 100%, maka ini dan bau dia sedap, kita ada teknik, ada dos yang kita gunakan supaya nak hasilkan bau yang sedap. Urutan minyak sapuan yang sedap, minyak saraf yang sedap lah. Nanti orang pakai bau busuk, orang tak mau pakai, kan. Itu yang nak bau sedap, kan. Jadi bau sedap, insyaAllah. Right. Dan sangat membantu orang mengalami masalah anxiety disorder dan panic attack, minyak luban ni. Sapu je bahagian-bahagian yang kaya saraf, saraf vagus ke, sapu tengkuk sini, saraf vagus yang kawal organ-organ di bawah, jantung, perut, usus, paru, kan. Kan ni tekak kita, kan, dia nak peristalsis, kan, mengecut, rehat, mengecut. Itu semua saraf vagus yang kontrol, right? Okay. Dan sapu sini, sapu dekat perut, dada, kan. Kalau orang mengalami masalah gastrik, GERD dan anxiety disorder dan panic attack, dia selalunya ada masalah pernafasan yang kurang efisien, sesak nafas pendek, kan, nafas macam tak cukup nafas. Sapu minyak luban, tengkuk, di dada juga, di perut, nadi, dua nadi ni sapu sikit, tapak kaki, kan. Kau boleh kawasan belakang, the whole area, seluruh kawasan belakang ni. Ini semua kaya saraf, sebab sepanjang perjalanan saraf tunjang kita, kan, daripada tengkuk, cervical sini sampai ke tulang thoracic, lumbar, lepas tu sini bawah sekali tulang tongkeng, kan. Situ ada perjalanan saraf tunjang, sistem saraf pusat kita daripada otak, kan. Lepas tu daripada saraf tunjang, kan, keluarnya saraf-saraf sisi, saraf periferi, untuk bawa gentian saraf tadi ke organ-organ dan tisu-tisu di seluruh tubuh kita, kan. Jadi pentingnya kita gosok juga dekat bahagian belakang, bukan tengkuk aja, boleh kat belakang. Guna 1 titik, 2 titik, 3 titik cukup, sikit je. Gosok dah. Gosok macam tu, dia memberi rangsangan kepada fungsi organ-organ. Sebab di situ dia akan meningkatkan peredaran darah, oksigen dan penyerapan nutrien oksigen dalam sel dia tingkat. Disebabkan aruhan charge negatif pada cecair dalam saluran darah kita, masya-Allah, begitu. So
So dia akan membantu merawat masalah sesak nafas, masalah debaran, masalah tak boleh tidur malam, insomnia kan. Ada seorang tu kita dia sapu je minyak luban kan, tengkuk, perut, dada dia, terus tidur lena masya-Allah, deep sleep dan bangun awal alhamdulillah kan. So dia membantu luban dan bidara ni sangat membantu untuk masalah tidur selain daripada masalah sistem saraf tadi, gastrik, GERD dan angin juga. Satu lagi testimoni untuk minyak luban sapu je kan minyak luban kat perut ke, kat dada, kat tengkuk, mana-mana pun dia ada efek. Orang yang banyak angin dia keluar angin, dia senawa atau dia buang angin kat bawah kentut kan. Begitu. Sapu je insya-Allah. Sakit senak perut, sakit ulu hati, sapu juga. Tapi kena pemakanan, kena selari dengan pemakanan lah untuk rawat dalam juga. Dia bukan magic sapu-sapu baik, boleh makan apa-apa benda, hentam je semua. Tak, bukan macam itu kan. Dia kena ikut sunnatullah, sistem tubuh kita. Ni yang membantu. So kita support dengan pemakanan yang betul. Macam saya cerita dalam video lepas lah, macam mana kita nak rawat angin ke, gastrik ke, semualah kan. Gitu. So dia membantu insya-Allah. Sendi, lutut, sakit tulang belakang, slip disc, sakit tengkuk kan, susah tidur malam, anxiety disorder, panic attack, sesak nafas, orang asma, batuk sampai kat tengkuk. Dekat ni tengkuk, ni leher, masya-Allah. Leher ni apa lagi, jangkitan kuman paru-paru, sapu saja dekat sini, dekat dada kan, dengan belakang area paru-paru dia lagi luas, belakang dan dada. Kalau ada jangkitan kuman di kawasan paru-paru. Dan saya syorkan sekali dengan gel bidara. Gel bidara bagus sangat sapu. Mula saya tak percaya juga boleh bantu rawat orang TB, orang kena jangkitan kuman dalam paru-paru. Masya-Allah. Memang ada kes-kes yang kita alhamdulillah dipermudahkan dia punya penyembuhan dia dengan bantuan gel bidara, minyak luban ni semua Okey, dah 32 minit lagi 30% lagi. So begitu guna hari-hari, sapu lutut, sapu tulang belakang, jadi tulang belakang dan lutut kita kuat, anjal, fleksibel, agile, fleksibel, kuat sebab darah sampai, nutrien sampai, oksigen sampai. So pembentukan sel-sel baru kan, kuatlah. Dia sampai pemakanan lah kan. Alright, sapulah setiap hari boleh. Menggunakan minyak luban, gel bidara kan, dan minyak bidara pun boleh juga insya-Allah. Cuma minyak bidara luban ni lebih